Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam Malaysia Madani dan salam Perak 2030. Bertemu lagi kita dalam program Ngopi Kejaya. Kali ini bukan siri ke-14 pada tahun 2023 ini. Di mana program Ngopi Kejaya ini kita membincangkan isu-isu berkaitan dengan kerjaan, isu-isu peluang pendidikan dan isu semasa yang kita akan kongsikan atau kita akan kupaskan bersama di dalam program ini. Untuk kali ini kita membawa satu program ataupun satu siri Ngopi Kejaya yang saya rasa sangat special, di mana di dalam bulan kemerdekaan yang bakal kita sambut pada 1 Ogos kali ini, pihak PASAK kami ingin membawa satu program ataupun satu topik yang berkaitan dengan kemerdekaan, bagi sama-sama kita menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam diri kita, dan juga kita ingin menyemai semangat kemerdekaan yang makin yang dirasakan semakin menipis di kalangan belia-belia dan anak muda sekarang. Kalau tuan tanya di manakah post sebelum ni, yang selalunya yang di program ini dipostkan oleh Abang Amirul, suka cerita di mana kan Abang Amirul kali ini dia tak berapa sihat, dia demam pura dia tu. Demam pura. Jadi sayalah yang jadi backupnya, post backup anda pada petang ini. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput memperkenalkan salah seorang, boleh cakap cara orang yang penting yang di dalam mengawal keamanan ataupun menegakkan kemerdekaan di dalam negara ini, banyak memberi sumbangan titik peluh, keringat, air mata dan darah untuk menegakkan keamanan yang kita capai pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput ingin memperkenalkan Datuk Abdul Rashid bin Harun, iaitu mantan Pesuruhjaya Politabah dan mantan Komander Eskom, untuk kita jemput sama-sama bagi memberi sedikit sharing ataupun sedikit perkongsian yang saya rasa amat bermanfaat untuk kita dalam mengenal erti sebuah kemerdekaan yang bakal kita sambutkan pada kali ini. Assalamualaikum Datuk. Ya, Waalaikumsalam. Saya Datuk ya. Ya, alhamdulillah. Cerita Datuk hari ini lambat sikit, minta maaf ya. Paksa menghadapi perintah sekarang di sekolah, banyak orang bersesio, orang kata jalan-jalan cuti bagi melawat saudara lah. Okay, Datuk, boleh Datuk kenalkan diri secara ringkas ataupun lebih katakan tak kenal maka tak cerita tu. Saat ini siapa nak tahu, kalau saya boleh share sedikit info. Datuk ni merupakan orang cakap kepala perang tu semasa Os Daulat melawan pencerobohan pengganas dulu. Inilah orang, tak ada orang ni dengan tim-timnya, mungkin kita tak dapat mencapai keamanan yang kita ada pada hari ini. Silakan Datuk, kenalkan diri tu. Baik, saya Datuk Abdul Rashid bin Harun. Saya sebenarnya berasal dari Johor. Lahir pada tahun 1957, tahun kemerdekaan, dan mendapat didikan di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah Gelang Patah Johor. Dan saya bekerja, lepas sekolah saya bekerja mencari pendapatan untuk membantu keluarga. Kemudian sebelum saya, pada tahun 1975 saya masuk polis, dan sebagai mata-mata yang sekarang dipanggil constable. Dulu panggil mata-mata aja. Jadi kemudian saya masuk komando, masuk PPS dulu di Kuantan, berkhidmat di Kuantan sebelum volunteer masuk 69 Komando yang berpangkalan di Ulu Kinta. Jadi Perak ini sebenarnya bukan asing bagi saya. Banyak tempat-tempat operasi yang masa-masa zaman komunis kita memburu pengganas komunis semasa di Perak. Belum saya dinaikkan ke pangkat inspektor dan bertukar ke Jabatan Siasatan Jenayah Kuantan juga, kemudian bertukar ke Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, iaitu di bahagian operasi H8. Dan di situlah sampai lebih 15 tahun banyak operasi-operasi jalankan, termasuk juga di Perak. Ya, termasuk di Ipoh dan juga beberapa tempat di Perak. Dan memang banyak kenangan saya di Perak. Ya. Sekarang ni saya hampir bermastati di Perak sebab banyak masa saya habiskan di Perak. Di Amazing Camp Negasi milik saya di Lenggong, Perak.
So, 75 dalam polis. faktor yang Datuk ingin mintai perkhidmatan polis ingat tak? Ingat Datuk sendiri ke ataupun kata dalam kat ibu bapa kata kamu masuk dalam polis, kawan-kawan sendiri yang ajak ke polis ke, memang Datuk tu minat polis. Ya, saya masuk polis ni bukan kerana saya minat jadi polis. Sebenarnya saya minat jadi askar. Dan antara cita-cita saya juga selain daripada nak jadi askar, kalau tidak saya ingat nak jadi peguam. Saya nak jadi pensyarah, tapi semuanya gagal. Dan polis ni memang saya tak ada cita-cita saya jadi polis pada awalnya. Namun begitu semasa saya kerja tukang kayu di Johor Bahru, saya jatuh. Ya, jatuh masa buat kerja di tingkat 4. Dan alhamdulillah tak ada apa-apa kecederaan berlaku, syukur. Dan mak saya bising, arwah mak kata hari ni jatuh tak ada apa-apa. Nanti entah apa-apa berlaku lagi. Jadi mak saya kata mintalah apa-apa kerja. Waktu itu yang kosongnya polis. Yang ada iklannya polis dan mata-mata dekat kampung saya kata kau masuk je lah polis ni. Saya pun minta je lah kan. Minta lepas itu dia dapat pula ya. Dia dapat. Masuklah polis. Macam tu. Minat memang tak ada mula-mulanya. Ya. Dah tertulis begitu mungkin. Ya, Imat dulu ikut poligraf untuk polis. Tiba-tiba masuk komando tu, memang Datuk betul minat nak masuk komando ke ataupun katanya ataupun kadang masuk komando ni mat dia pakai baju komando ni kan dia lain sikit kan polis biasa kan. Apa faktor Datuk yang kata nak try komando ni kan? Masuk komando ni pula pun macam tu juga. Tak minat juga nak masuk komando. Tapi oleh kerana saya waktu tu dah lama dengan kawan-kawan, dah lama tak pergi ke Ulu Kintar. Jadi kita kata jom kita pergi Ulu Kintar. Ada selection masa tu. Pemilihan awal komando. Jadi pun kita pun pergilah kan. Selection. Jadi bila kawan-kawan yang mengenali kita ni yang dekat Kuantan ni macam-macam lah dikutuknya kita kan. Pada dia kata ini jadi komando memang tak lulus lah itu ini. Jadi akibat daripada itu kita tanam azam. Ramai 10 orang daripada kami menanam azam yang kita kena buat sesuatu lah. Kalau tidak kita tak habis kutukan daripada kawan-kawan. Kita boleh buat sebenarnya, cuma kita banyak bermain-main. Jadi kita pun menanam azam yang kita tidak akan balik kecuali dikeluarkan daripada program selection itu. Dan alhamdulillah memang teruk 10 hari bukan main-main punya benda kan. 10 hari tu selection awal lah. Selection awal. Jadi kalau pada awalnya ingat menyesal dia apa ada, tapi bimbang kepada orang kutuk kita ni pasal dah lah tak larat nak masuk komando. Jadi kita buat betul-betul lah kan. Sampai habis lah. Habis lepas tu dipanggil untuk dia balik, kemudian dipanggil untuk training selama 3 bulan lebih dan menjalani training. Lagi kita kena tanam azam. Sekarang ni selection yang payah ni pun dah lepas. Training pun lagi sukar, tapi saya rasa boleh lepas. Jadi kita buatlah training kita. Ikutlah training tu sampai habis. Masa selection tu kan dia punya selection mungkin banyaklah aktiviti ataupun cabaran yang diberikan oleh polis lah kan tu. Cabaran apa yang buat banyak orang yang drop out ke selection tu? Ya, dia ni sebenarnya kalau kuat aja ni, masuk komando ni, kalau komando 69, kalau sekadar kuat aja, banyak yang kuat tu tak lepas. Tak lulus akhirnya. Dia ni kena degil sikit lah. Kena degil sikit, kena ada kekentalan jiwa sikit. Sebab ujian itu memang nak keluarkan kita. Dia memang dia buat sesuatu yang untuk kita tarik diri. Tapi kalau kita tak tarik diri, dia orang tak berjaya lah. Jadi kita tak tarik diri. Jadi kita tak tarik diri. Kita tak berjaya nak suruh kita tarik diri kan. Kita buat. Jadi yang rasa teruk tu bila dia tak bagi makan, kemudian dia suruh kita berjaga malam, main bola sepak dalam kelab, apa-apa kan. Lepas tu suruh panjat bukit-bukit yang kita dengan tak makan, bila tak makan ni, saya rasa memang banyak orang yang fail masa itu lah. Ya, koyak lah masa itu. Jadi kita pun
Mengangkat-angkat pun buatlah juga kan. Jadi nak dia orang nak tenang keluar, biar dia tenang. Nasbah kita nak tarik diri, tidak sekali-kali. Degil lah, degil. Ya, kebiasaannya degil. Dia untuk masuk polis biasa ni, dia mesti mempunyai fizikal yang mengikut ketetapan yang telah ditetapkan. Tingginya berapa, jalannya macam mana, ya, jalannya begitu, tangannya tidak bengkok, tidak ada kecederaan pada fizikal dia tu, pada anggota badan. Lepas tu dia boleh membuat latihan-latihan fizikal. Kemudian of course lah, sudah pastinya ada ujian-ujian tertentu yang dijalankan, temuga-temuga tertentu untuk memastikan seseorang itu layak ataupun tidak. Adalah dia punya kursan-kursan tertentu. Macam sekarang pengambilan dia banyak. Pengambilan tu dah bukan macam dulu lagi. Dulu SRP pun boleh. Sebelum itu tahun 69 mungkin ada SRP, ada SPM, dapat pegawai terus. Macam sekarang kalau ada SPM tak boleh dapat pegawai terus. Ya, jadi begitulah. Adalah membacakan program film ke 14. Minta maaf tadi ada isu teknikal yang melanda. Mama yang okey ya. Okey, saya nak berbalik pada soalan tadi pertama. Memang nanti pasal ni agensi juga kerja secara mengumpulkan tentang mengumpulkan budaya dalam macam dalam hal ini kita ada kemudian saja kita laut mesti
Okey. Kami lagi juga di situ untuk ada ini. Isu-isu bukan manusia. Kita tak boleh mengatakan. Macam saya tanya tadi, apa dengan perlu masuk kali dari customer, apa educationnya, saja apa, dan itu kan kalau benda komunikasi kan. Ya biasanya kalau ni jadi constable ni biasanya SPM pun okey dah. Ya. Jadi lulus bahasa Malaysia. Kemudian sarjan, kalau ada kadet sarjan dibuka. Mungkin diploma boleh dapat ya. Kemudian yang ada ijazah mungkin dia akan masuk inspektor. Dan saya tak pasti sejak kebelakangan ni dah tak ada lah direct apa ni apa dia apa dah masuk ke kadet ASP itu tak ada dah. Ya. Tak apa. Kita stop sekejap bagi laluan kepada Suara Agung panggil solat. Itu kalau macam seorang tu, anggota tu dia memang masuk guna SPM lah, masuk constable. Tapi dia mempunyai keazaman lah untuk belajar, dia ambil sambung degree ke apa, memang terus boleh lepas habis degree tu dia boleh terus apply untuk jadi inspektor tu. Ya, dia ada banyak dia punya syarat-syarat dia lagi. Kalau dia dah masuk SPM ke, dia belajar, dia semangat belajar. Lepas tu dia kena kena ambil degree dia. Lepas itu dia kena lulus undang-undang. Tak rendah undang-undang apa juga yang kebiasaannya. Kemudian dia pasal oleh kerana dia bekerja. Jadi rekod dia dalam perkhidmatan juga perlu diambil kira. Macam mana dia punya disiplin dia semasa bekerja, macam mana dia punya semangat bekerja dia, semua diperhatikan sebenarnya oleh pegawai penyelia dia. Jadi rekod-rekod itu juga diambil kira. So macam kalau faktor fizikal pun ambil kira. Faktor fizikal juga kena diambil kira juga. Pasal dia akan menjalani satu latihan untuk jadi pegawai pula. Oh, itu lama pula tu. Itu biasanya 6 bulan, 9 bulan, ada kalanya 1 tahun bergantung kepada keadaan sepatutnya. Okay. Jadi macam Datuk, polis ni kalau kita tahu dia banyak cabang lah, banyak unit. Ada K9 lah, ada siasatan ni lah, berkaitan jenayah semua. Dan salah satunya komando. Macam kalau sekiranya seorang anggota tu milih untuk menyertai unit UTK ataupun unit tugasan ataupun komando, ada ke faedah-faedah tentu yang akan dia dinikmati lah? Macam contohnya gaji lebih sikit ke allowance ke kalau masuk unit-unit macam ni tu? Biasanya ada allowance dah lebih sikit lah. Biasanya dia dapat satu jumlah umpamanya 600 lebih. Lepas tu ada peringkat lagi. Berapa lagi ada peringkat lagi. Macam itulah. Oh, memang ada lah. Ya, memang ada. Tapi adakah itu salah satu faktor ke ataupun memang diorang anggota yang polis yang masuk komando ni memang dia betul-betul nak berkhidmat? Sebenarnya kewangan ni bukan satu faktor utama lah masuk komando ni. Zaman kami masuk komando ni RM5 je sehari. Oh, RM5 je sehari. Jadi kalau kita bulan tu 100, bulan tu 28 hari 140. Kalau 31 hari 155. Kalau 30 hari 150. Jadi kalau nak kira duit ni apalah sangat RM5 kan. Lepas tu sedangkan menggadai nyawa sekali ni. Jadi banyak orang tak tahu. Masuk komando ni. Kalau kerana duit, saya rasa tak payah masuk lah. Memang tak dapat apa. Tapi kalau nak merasa untuk berkhidmat, banyak buat mission-mission tertentu yang besar-besar, maka mungkin itu dalam unit-unit elit ni banyak peluang dia. Tuan cakap nilai apalah sangat nak dibandingkan dengan nilai RM1 tu dengan nilai ataupun pengorbanan yang anggota-anggota ni terpaksa berikan untuk negara lah Datuk ya. Okey Datuk, macam Datuk ni seorang orang kata antara memegang jawatan yang tertinggi dalam anggota perkhidmatan polis ni lah. Macam dari segi aspek psikologi pun amat memain peranan yang penting dalam pembentukan kerjaya dalam untuk seorang pekerja ataupun seorang anggota lah. Boleh Datuk kongsikan tips kemahiran psikologi yang Datuk terapkan dalam diri Datuk dan anggota di bawah selain Datuk
di dalam menghadapi cabaran-cabaran yang ni lah, cabaran yang mencabar ni tu? Ya, dalam tugas-tugas uh, uh, dalam komando ataupun dalam bahagian operasi khas di lapan, masa saya bertugas tu, apa yang saya terapkan adalah semangat setia kawan. Semangat setia kawan yang sangat padu kita perlukan. Kerjasama berpasukan. Lepas tu unit pride. Kalau kita tak ada unit pride, bangga kepada unit kita, apa yang kita tak boleh buat. Semua orang perlu ada unit pride. Bila dia bekerja, walaupun kerja kilang, dia mesti ada unit pride. Dia mesti kalau dia kerja hantar makanan ni, grab dia hantar makanan, dia punya ada unit pride. Dia ada rasa bangga bekerja apa yang dia lakukan untuk mencari rezeki yang halal. Lepas itu saya mengambil kira di mana ada bahaya di situ ada peluang. Bagi tempat yang bahaya selalunya di situ lah peluang. Sebab orang tak boleh kerja tu. Jadi saya rasa saya buat. Kalau saya berjaya buat, maka mungkin ada peluang bagi saya. Ya, peluang macam-macam peluang. Peluang untuk kenaikan pangkat, peluang untuk kemudahan-kemudahan lain. Ya. Mungkin dengan itulah rezeki saya bertambah. Ya. Setiap pangkat naik tu mesti ada rezeki yang bertambah, yang turut bertambah. Jadi untuk keluarga saya. Saya nak sentuh tadi, Datuk ada cakap tentang satu perasaan itu perasaan takut. Datuk menyertai komando ni tak ada perasaan takut ke? Macam takut bila Datuk pergi ke operasi, tiba-tiba ditakdirkan Tuhan, nyawa Datuk diambil oleh Tuhan kan. Apa Datuk tak takut apa akan jadi dengan keluarga-keluarga Datuk lah, yang anak isteri Datuk semua? Isteri, anak-anak, mak ayah semua faham dengan apa yang saya buat, dengan bahagian apa yang saya masuk. Dan saya satu lagi, saya tak suka nak buatkan mereka takut. Saya tak suka nak buatkan mereka susah hati. Saya tak perlu cerita dengan isteri saya apa yang saya buat. Saya tak perlu cerita dengan isteri saya bahaya apa yang bakal saya tempuhi. Sebab tak perlu. Biarlah saya buat kerja saya. Dia duduk rumah jaga anak-anak. Dan perasaan takut ni, tapi tak takut. Semua takut. Tak mungkin orang tak takut. Ya, takut. Bahaya, macam-macam bahaya. Dalam menjalankan misi-misi tertentu. Banyak sangat bahaya yang kita bakal tempuhi. Namun begitu, kalau kita memikirkan masalah takut ni, saya rasa kita tak boleh nak buat apa kerja pun. Nak naik motor pun kita takut, nak buat kereta pun kita takut. Mentera lagi kita nak buat kerja yang bahaya-bahaya kan. Jadi itulah dia, kita kena kurangkan rasa takut. Siapa kata tak takut, bila kita takut, biasanya kita akan lebih berdisiplin dalam kerja kita. Kita sangat berdisiplin. Dan kita sangat berhati-hati. Kita ikut SOP yang ada. Itu kalau kita takut. Macam dalam hutan, kita tak perlu bercakap begini. Kita perlu bisik-bisik aja cakap. Kalau 25 hari, 25 hari kalau bisik-bisik. Sebab kita tak mahu keadaan kita ketahui musuh. Sebelum kita mengetahui keadaan ini, kan? Dan jumlah yang masuk masa itu, kalau 69 komando ni, 6 orang ni, kalau kita kompromis, akan menyebabkan kesukaran kita dalam pertempuran dengan musuh pasal kita menang. Jadi kalau musuh ramai, masalah lah pula. Kan? Jadi kita kena boleh bising, tak boleh itu, tak boleh ini, jalan kena hati-hati. Mana takut kesan dia tutup, orang kita belakang akan tutup kesan, dan segala taktikal yang belajar itu semua kita ikut. Pasal kita takut. Jadi bila kita takut, kita berjaya. Kalau kita berdisiplin. Tu Datuk, macam orang cakap, kalau sampai tahap kesenyapan tu, sampai kata orang rumah kita pun tak tahu operasi apa yang kita buat. Betul? Ya, betul. Itu memang benar. Dan kita tak boleh beritahu lah. Jadi akan menyebabkan banyak perkara yang tak diingini berlaku. Okay tu, ada soalan daripada Facebook. Soalan daripada Abang Fikri katanya. Datuk sebagai komander pemerintah semasa pencerobohan Lahad Datu, boleh tak Datuk share pengalaman Datuk untuk gerakan pembasmian pencerobohan di Sabah time tu? Ya, masa tu memang saya terlibat. Saya yang pergi awal bersama dengan kumpulan kecil daripada 69 komando. Kita ada 3 diterbangkan dengan 3 kapal terbang
apa ni PDRM ya ke Lahad Datu daripada Subang waktu itu. Dan apa yang berlaku bila pergi itu, saya juga berpeluang untuk berjumpa, ikut kumpulan cawan khas yang diketuai oleh ACP Zulkifli, masuk jumpa ke tempat di mana Penganas Suluk itu berada, dan saya dikenalkan sebagai Sarjana Major Rashid waktu itu, walaupun pangkat saya Senior Assistant Commissioner, dikenalkan sebagai Sarjana Major Rashid. Dan kerja saya buat beras, buat ubat, buat rokok, buat apa semua sekali untuk dihantarkan kepada mereka ataupun permintaan mereka sebelum mereka bersetuju untuk kami masuk. Jadi 2 hari saya masuk, 15 dan 16 bulan. Jadi selepas itu dengan melihat sendiri apa juga yang ada dekat situ, maka itu lebih baik daripada saya mendengar pegawai ataupun anggota bawahan saya yang pergi masuk dan balik nanti bercerita dengan saya, elok saya pergi sendiri. Memang Datuk sendiri pergilah. Memang dapat dengan saya nak. memang Saya jumpa jumpa dengan Oh. Raja Muda Kesultanan Sulu. Yang tu ada apa-apa demand daripada dia ke? Saya tak pasti. Sebab saya buat kerja saya untuk membuat penilaian kawasan dan anggota pegawai ACP Zul berkutai adalah dia berbincang banyak perkara mungkin. So salah satu orang kata dalam diri kita yang perlu ada untuk pergi melawan Penganas Sulu time tu, kita kena ada semangat lah Tok ya. Saya boleh relate dengan soalan FB ni Tok. Dia tanya bagaimana Datuk mendapat semangat untuk mempertahankan negara semasa berkhidmat. Dia gila. Kita pertama dia macam saya kata, saya tak minat masuk polis. Tapi bila kita kerja, kita kena ada rasa minat. Sebab itu tanggungjawab. Yang kita bukan hidup sekarang ni, kita akan menjawab banyak perkara di akhirat nanti. Jadi kalau kita buat kerja main-main, kita tidak fokus kepada kerja kita. Tak minat cerita lain. Bila dah bekerja, cerita lain. Bila dah bekerja, kita dah terikat dengan peraturan-peraturan dan kita dah bayar gaji. Bila dah bayar gaji, kita kena buat kerja bagus-bagus. Jadi itu menyebabkan rasa tanggungjawab dan amanah daripada rakyat. Kita bayar gaji dengan duit rakyat. Kalau kita sia-siakan benda ni semua, pada saya tidak adil lah. Ya, belum cerita, kita tak payah cerita lah. Dosa pahala semua perlu ambil kira. Tapi dalam sudut keadilan pun tak adil rasanya. Ya, kita pakai duit rakyat. Rakyat kalau suka kita kerja main. Kan? Jadi benda-benda ni perlu ingat lah. Itu. Okey. Boleh Datuk kongsikan pengorbanan yang sanggup dilakukan oleh anggota keselamatan untuk membentangkan negara yang mungkin orang-orang tak tahu Tok? Ya, banyak orang awam. Mungkin melihat anggota-anggota pasukan keselamatan ada kala pernah diperkatakan yang macam tentera makan tidur aja. Betul dia makan tidur. Mereka ni training. Mereka ni ada banyak apa menjalankan latihan bagi menghadapi apa cabaran yang bakal mendatang. Itu juga polis, itu juga komando, dia training. Bukannya ada saya rasa kalau macam unit lain dia tak payah nak training untuk tu. Kita training dengan masuk dalam komando, training dengan dalam negara, punya pasukan keselamatan dengan di luar negara yang datang. Kalau kita hantar orang kita ke luar negara untuk menjalani latihan, dia semua tu kadang kena kerja. Kalau Ramadan juga, kalau kita yang sekali jadi jurulatih bukan kira. Kita puasa tak puasa. Dia kita macam dia tak tahu tu. Jadi orang tak nampak. Jadi tolonglah. Kalau kita bercakap mudah, kita menghina mudah, bercakap yang buruk mudah, tetapi melihat dengan rasa tak sama. Melihat tu lain rasanya. Memikul lain rasanya. Jadi masing-masing kita bertanggungjawab. Pasukan keselamatan ada tanggungjawab. Nak dibuat untuk mempertahankan negara, menjaga keselamatan. Rakyat juga masing-masing ada tanggungjawab. Pertama, kalau kita tak boleh jadi garam untuk supaya ikan itu tidak busuk, jangan kita jadi lanau untuk mempercepatkan ikan busuk. Ini nanti. Jadi orang kata lenanya tidur awam sekarang ni ada anggota keselamatan negara yang bersegang mata untuk jaga keamanan lah. Datuk sendiri tak rasa tergores ke bila banyak orang awam cakap
yang mempertikaikanlah tentang keselamatan, kata atas kelemahan anggota keselamatan kita, contohnya macam saya boleh dapatan daripada internet bila ada kes adik kepada abang kepada Kim Jong Un yang dibunuh di KLIA tu, cakap polis kita tak buat kerja. Apa perasaan Datuk bila orang cakap macam tu? Yalah, macam saya kata tadi kan, tegur dia memang tegur dia sudah. Tapi kalau kita nak dengar sangat cakap orang yang tak tahu, kalau kita nak dengar sangat cakap apa keyboard warrior yang tidak merasa jerih payah, yang tidak dihujani dengan peluru, yang tidak merasa langsung keperitan kepayahan yang ada, saya rasa kalau nak layan-layan semua ni payahlah kan. Ala-ala kita tak buat kerja, asyik jadi depo juga dengan cara keyboard warrior kita. Pakai keyboard. Online punya berkurang. Main bola semua online, main bola. Apa ni cerita ni? Mungkinlah dia orang tak rasa tentang sekarang ni bila semua dah selesa, mungkin tak merasai jerih payah generasi terdahulu untuk mempertahankan ataupun mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita lah. Soalan daripada Facebook, Datuk, daripada Badrul. Kalau Datuk boleh kongsikanlah, apakah antara misi tak awal yang Datuk ketika awal pemberbitan dalam komando lah, kalau Datuk boleh kongsilah, kalau tak terlampau kata tak sulit sangat, kalau Datuk boleh kongsikan. Ya, antara tugas komando ni masa tu 66 komando, dia arah ke masuk hutan. Masuk hutan, kita bawa lah makanan-makanan kita, bekalan-bekalan apa yang sepatutnya kita bawa. Lepas itu, kita bila masuk tu, kita dibagikanlah sektor-sektor. Kalau seorang komando bagi sektor. Dalam sektor itu, contohnya melibatkan satu sektor dalam 7 atau 8 meter square, atau 6 meter square, atau 5 meter square. Jadi dia taburkan kita mengikut maklumat-maklumat yang diperolehi oleh cawangan khas. Jadi kita masuk based on cawangan khas punya maklumat. Jadi kata ada sighting, ada penglihatan, dilihat perang COVID masa itu. Dan bila ada lihat dia, ada laporan dibuat kepada pihak polis, kepada cawangan khas atau kepada bahagian persikan. Maka kita kena masukkan. Jadi kan pecahlah. Kita akan pecah 6 bulan. Jadi kita buat kerja untuk pengurusan. Sebab dalam komando kita ada 6 orang, kita ada kepakaran kita. Umpamanya anggota pertama adalah anggota tracker yang pakar dalam pengurusan. Yang kedua, petrol komando. Biasanya dulu berpakar corporal. Sekarang mungkin dah upgrade dan sarjan. Lepas itu dia ada anggota perhubungan. Dan mungkin dia panggil. Lepas itu dipanggil juga anggota medik. Anggota medik kita pun amat baik. Sebab dia mendapat latihan di wad-wad kecemasan hospital besar. Macam hospital Ipoh umpamanya. Ya, dulu hospital Ipoh. Jadi kemudian anggota letupan, anggota second IC, penolong petrol komando. Jadi mereka ini bergerak untuk mencari tempat-tempat yang mungkin akan kedapatan kesan-kesan musuh pada pokok kayu, pada batu, pada trek-trek atas tanah dan sebagainya. Di situlah penilaian dibuat. Berapa hari patahan, berapa hari kesan ini. Dan di situlah kita akan membuat follow-up tertentu dengan bantuan-bantuan mungkin daripada pasukan-pasukan berkatan. Kalau melihat kesan ini banyak sangat, musuh banyak sangat, kita memang orang mungkin tak mampu untuk mengendalikannya. Jadi pasukan lain yang berhampiran akan membantu. Kita akan berganti dan membantu. Kalau kata kita boleh makan, kita makan juga lah kan. Tu macam Datuk ada cakap tadi, salah satu individu dalam unit komando tu ada tracker. Tak silap saya, daripada bacaan saya, tracker ni banyaknya yang handai-handai daripada kaum suku Iban, tak salah Datuk? Tidak. Yang tracker kita ni suku daripada Wasli. Daripada Wasli, dia ada macam-macam suku lah. Suku Semenai. Ya. Lepas itu ada Tengah, ada macam-macam. Dan mereka ni semua duduk dia ni kebanyakannya duduk di pinggir-pinggir hutan dan mencari rezeki di hutan. Dan memang family dia memang mencari rezeki cara itu. Memang dia orang cakap. Memang dia orang pakar. Tetapi kalau seni pun kalau dah hidup ke taman-taman perumahan, mungkin kepakarannya akan terhakis secara pelan-pelan.
Okay, baik. Okey, Datuk, soalan lagi daripada Abang Fikri ni. Minat dia tanya soalan banyak-banyak Datuk ni. Macam mana Datuk tangani emosi Datuk ketika ada anggota di bawah selian Datuk yang gugur di medan pertempuran? Ya, beberapa insiden lah. Ada insiden yang cedera, ada insiden yang gugur. Jadi sebagai ketua kita, ketua lah, saya ingatlah siapa juga jadi pemimpin, jadi ketua. Jangan selalu sangat emosional lah. Jangan terikut-ikut emosi. Gugur dah. Cedera dah. Semua cuba untuk buat yang terbaik. Jadi kita menjadi ketua, jangan terikut-ikut perasaan, nak marah, nak itu, nak ini. Lepas tu nak bersedih, nak bermurung, nak apa rakan-rakan lain nak buat lain. Perhatikan kita ni, dia perhatikan kita sampai ada macam mana gaya kita bila menghadapi kesukaran begitu. Kalau kita itu kita tak boleh tangani, kita tak boleh tangani, maka macam mana kita jadi pemimpin yang baik. Saya tengok harus pemimpin bukti. Kan? Bukti sangat. Dia atas, dia nak apa. Tanpa memberikan orang punya permasalahan. Tak boleh juga. Kalau berkebajikan pun tak boleh juga. Tak ada berkebajikan pun tak boleh juga. Macam itulah. Jadi kena emosi itu kena kontrol dan anak buah nak melihat macam mana ketabahan bos dia ni, ketua dia ni dalam menghadapi cabaran. Okey, ni daripada Fikri juga tu, Datuk, dia kata last soalan kepada Datuk. Macam mana Datuk boleh macam umum kata Datuk memang terlibat dalam perkhidmatan daripada zaman komunis lagi. Kalau Datuk boleh bagi sedikit perbezaan antara jati diri di kalangan anak muda pada masa dahulu dengan waktu sekarang ni. Ada perbezaan tak? Kalau ada perbezaannya, semakin baik ke ataupun semakin menipis di kalangan anak muda sekarang? Kalau Datuk rasalah boleh nampak perbezaan tu? Ada perbezaan. Memang perbezaannya agak ketara pada saya. Kalau dulu, jati diri dia sangat tebal. Kita tahu sejarah. Kita diajar sejarah. Kita diajar sejarah bangsa. Kita tergolong daripada kalangan anak-anak daripada keluarga yang susah. Jadi kesusahan hidup itu membuatkan kita sangat kental jiwa kita untuk survive. Kadang-kadang kita balik sekolah, kita tak ada apa dah makan kat rumah. Kan? Kadang-kadang kita makan nasi dengan garam je. Dengan air panas. Kadang-kadang kita tak ada sarapan pagi pun pergi sekolah. Jadi kita survive. Dalam hidup kita survive. Setiap kita survive. Kadang-kadang balik sekolah kita panjat pokok jambu, makan buah jambu untuk alas perut. Siapa peduli pun. Kadang-kadang kita tu. Ya? Minta izin ke tak ambil buah jambu tu? Untuk ni kawan-kawan yang seangkatan sama-sama susah. Kan? Dan kesusahan ini membuatkan jati diri kita tebal. Menyebabkan kekentalan jiwa kita tebal. Kita pergi memancing, cari ikan, cari apa semua, dapat kita bawa balik untuk makan family. Itu bukan untuk kita. Lepas itu, kadang ini terlalu mudah saya tengok. Hidup terlalu mudah. Nak apa semua dapat. Jadi, bila nak apa semua dapat. Jadi, handphone. Anak jin tu. Kan, itu akan dia kuat tu. Lepas itu, kita bayar lagi. Untuk nak main apa game, main game pun. Jadi, lepas tu aku juga nak semua lagi. Makanan semua sekali. Dulu ni tak ada makanan-makanan segera ni. Kan? Sintetik ada. Kita makan semua sekali benda-benda yang zat dan sebagainya. Yang dimasak, mak masak dan sebagainya. Ini semua makanan segera banyak. Mak cakaplah, itu bagus untuk perkembangan tubuh badan. Jadi, bila kita mendapat apa juga, kan, apa yang berlaku? Itu mula. Kita tak boleh belajar pun. Apa bukan ada masalah. Dulu kalau apa sendiri, masalah besar kita balik. Kalau cikgu buatan kita, masalah besar kita kalau balik. Kalau diketahui oleh mak ayah. Kalau cikgu marah tinggi suara sikit, mak ayah menemukan anak lebih daripada menemukan cikgu. Jadi macam mana mendidik anak-anak? Kalau kita memanjakan terlebih-lebih, lepas itu macam mana? Anak kita tak boleh berdaya saing. Anak kita tak boleh nak
nak maju ke dalam diri dia manja. Tak tahu macam mana apa nak berlaku kepada akan datang kepada negara bangsa kita kalau semua tak boleh. Itu tak boleh, ini tak boleh, sana lembut, sini lembut. Pada saya susahlah. Kan? Dulu cikgu, niat cikgu ni sebenarnya nak didik kita. Betul. Dia nak bagi kita supaya kita boleh berdaya saing, supaya kita jadi manusia yang berguna. Bukan jadi manusia yang manja, menangis. Itu emosi, itu emosi. Tak boleh. Akhirnya, mak bapak juga yang masalah. Yang dibeban masalah. Bila anak-anak mula memberontak. Bila kemajaan itu melampau-lampau dalam diri. Itu pun sesuatu yang perlu dibendung lah Datuk. Perlu. Itu. Okey Datuk, daripada Facebook juga, apakah nasihat Datuk untuk anak muda untuk taat dengan rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan pada raja dan negara? Ya, kesetiaan. Betul. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kita ni ada adab. Hidup kita beradab. Kalau kita tidak beradab, yang pertama sekali dalam kehidupan kita ni adab. Kita mesti ada adab. Bermula pada rumah, kita mesti beradab. Dengan ibu bapa, beradab. Dengan orang tua dan keluarga, beradab. Dengan anak-anak, beradab. Lepas itu, anak-anak dengan ibu ayah, beradab. Hidup kita dengan penuh dengan adab. Ini yang sekarang ni, rukun negara yang kedua. Adab, kita mesti ada adab kepada institusi beraja. Kita mesti adab kepada negara kita. Kan? Kalau kita tak ada adab, kita langgar je. Apa akan berlaku? Kita hari ini kita langgar, cakap lebih kurang kepada institusi raja. Ya? Jadi apa akan berlaku? Ada orang yang marah. Bila ada orang marah atas kurang adab kita, apa akan berlaku? Orang akan retaliate. Dan ini akan menyebabkan negara tidak aman. Apa akan berlaku kalau negara tak aman? Bila tidak aman, kedaulatan negara akan tercabar. Orang-orang yang di luar sana nanti itu, dia akan ambil kesempatan, dia akan ambil kesempatan atas kelemahan, atas kecekcokan negara kita. Itu kepada institusi beraja. Ini kepada negara. Kalau kita pergi keluar, kita cerita buruk-buruk pasal negara kita. Lepas tu balik, duduk dekat negara ni balik. Apa masalahnya? Tak tahu malu tu. Tak tahu malu tu. Lah muka sikit. Janganlah fikirlah sikit. Ya, negara ni dia memerlukan rakyat yang beradab. Rakyat yang tahu membezakan antara baik buruk, rakyat yang tahu menghormati, yang ada adab. Antara kaum yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Kalau adab kita letak ke tepi, maka prinsip rukun negara yang kedua tadi tu sukar untuk kita pertahankan kerana kebiadaban kita. Untuk mempertahankan rukun negara kedua itu, kesetiaan kepada raja negara, adab tu mesti bermula dari rumah Datuk. Ya. Okey Datuk. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan kita ni Datuk. Kalau Datuk boleh share momen-momen terindah sepanjang perkhidmatan Datuk, ada tak momen yang Datuk rasa paling down dengan yang Datuk rasa aku memang puas lah masuk anggota politik, kalau Datuk boleh share? Ya, saya tak boleh pergi secara detail. Tetapi apa yang berlaku saat paling saya seronok lah. Saat paling saya seronok adalah dapat membantu. Masa saya duduk dalam operasi HAS dengan kerjasama rakan-rakan yang terbaik daripada cawangan khas E1M. Ya, satu pasukan. Polis ada satu pasukan dalam cawangan khas yang amat hebat. Dan sanggup bekerjasama dan bersedia bekerjasama membantu cawangan-cawangan lain. Dan atas kerjasama erat ini, banyak operasi-operasi, banyak siasatan-siasatan yang telah berjaya ditangani dengan baik. Alhamdulillah. Lepas tu bahagian-bahagian lain juga bekerjasama. Semangat kerjasama dalam PDRM ni memang baik cawangan khasnya, baik CID-nya, baik cawangan-cawangan lainnya, forensiknya semua. Ya, dia orang bekerja bertukar rumus untuk membantu satu dengan lain bagi mencapai hasrat rakyat untuk duduk di negara yang aman dan berdaulat. Ya, jadi itulah dia. Yang tahun ni apabila kes-kes menyayati kes-kes yang menjadi public interest, tak banyak yang tidak berjaya.
Tapi bila tidak berjaya, kita duduk berbincang, kita pun tidaklah down, tapi kita rasa kenapa kita tak berjaya dalam postmortem kita, kenapa kita tak berjaya, di mana kesilapan kita, kaji balik kesilapan kita, dan mungkin kita ada silap di mana-mana. Jadi semua akan duduk berbincang untuk melihat kesilapan di mana. Bukan menuding jari, bukan menuding jari kau salah, kau tak betul, kau tak betul. Ini tak akan menyelesaikan masalah dalam satu organisasi besar seperti PDRM. Okey, Tok. Ini mungkin soalan antara soalan yang last lah, Tok. Kalau Datuk boleh sampaikan mesej pada orang ramai, terutama kepada anak muda lah, untuk mengingatkan bahawa keselamatan negara ini sangat penting untuk dijaga untuk mengekalkan kemerdekaan negara kita, Tok. Ya. Kita dah hidup ramai-ramai dalam negara majmuk, ya, rakyat belum bangsa, berbilang agama, berbilang kaum. Pertahankanlah. Tak payahlah nak cucuk sana cucuk sini, nak buat perangai, nak tunjukkan siapa hebat, apa semua sekali ini, nak suruh negara ini berpecah belah, bergaduh antara kaum. Tak ada faedahnya. Kita dah hidup dengan aman. Aman damai dalam negara ni. Negara ni negara berdaulat. Kita seharusnya bangga duduk dalam negara yang berdaulat. Sepatutnya kita membina negara ini ke arah yang lebih bagus lagi dengan keupayaan kita. Barulah kita dikatakan patriotik. Masuklah patriotik pula. Kita dengan semangat patriotik kita membangunkan negara ini. Kalau tidak, kita apa sumbangan kita? Sumbangan kita untuk jaga negara ini bukan dengan apa saja, dengan apa milik tentera dan polis saja. Milik semua. Semua kena main peranan untuk jaga. Ya, jadi semua sekali saya menyarankan supaya jagalah negara kita. Negara kita ni cukup indah, cukup aman, aman, tenteram, sejahtera dan berdaulat. Kita sama-sama jagalah. Wariskan kepada generasi kita sebuah negara yang boleh dibanggakan oleh mereka. Bukan sebuah negara yang porak-poranda sampai mereka merempat di bumi kita. Pentingnya untuk mengekalkan keamanan dan kemerdekaan negara kita, Tok. Okey, Datuk. Tadi masa awal-awal saya minta Datuk kenalkan diri, Datuk ada sebut berkenaan Amazing Camp Legacy, Datuk. Itu saya kalau untuk pengetahuan semua, Amazing Camp Legacy milik Datuk Rashid ni pihak PASAP pernah pergilah dan pernah menjalankan program di sana. Dan untuk kami akui tempat itu memang sangat indah lah dari segi fasilitinya, semua dah cukup. Tapi Datuk, Amazing Camp Legacy ni apa dia punya konsepnya? Dia konsepnya resort ke ataupun camp motivasi ke, macam mana, Datuk? Ya, kita Amazing Camp Legacy adalah idea saya lah. Saya habiskan banyak duit saya untuk membina Amazing Camp Legacy, jual rumah dekat Kuantan untuk tampung. Bukan mudah sebenarnya untuk tampung. Kita ni tak ada modal banyak. Jadi dengan modal sedikit-sedikit kita tampung buat. Dan saya mendapat rakan-rakan. Saya ada rakan veteran Komando 69 dan GGK yang setelah berbincang sanggup bersama-sama untuk menjalankan program-program di Amazing Camp Legacy. Kita ada program-program motivasi, team building, apa juga program termasuk survival dan sebagainya yang sekarang ni memang mendapat sambutan. Umpamanya sampai bulan 10 ni syukur alhamdulillah, bulan 9, bulan 10 pun kita dah hampir penuh. Jadi ada tarikh-tarikh tertentu aja tak masih ada lagi. Itu pun weekday. Kalau weekend ni penuh, dipenuhi oleh daripada jabatan-jabatan, daripada college, daripada universiti yang untuk datang untuk berkongsi pengalaman. Dan di situ juga kita ada juga rekreasi, kita ada campsite, kita ada tempat untuk rekreasi, kita ada sungai yang sangat cantik. Pasal kita penempatan pertama, air sungai turun daripada banjaran hijau Sungai Danglang tu, kita adalah tempat yang pertama. Jadi memang air bersih, memang airnya cantik. Jadi kita tak ada penempatan lain ke atas. Dan insyaAllah tempat kita ni kita cuba sebaik mungkin untuk jaga keselamatan dengan menempatkan security kita di tempat tu, dalam tu, dan kita ada tukang masak yang hebat daripada penduduk setempat yang boleh memasak apa juga makanan yang dipikirkan sesuai.
Kita ada resort juga. Ada resort. Siri semua. Kena pergi nak bermalam sehari dua boleh juga itu Okey. Dengan harga yang amat baiklah. Termasuk breakfast. Kadang-kadang orang tak bagi breakfast, mereka kita semua all in. Makanan kampung itu breakfast. Makanan kampung semua. Okay. Datuk tadi ada cakap fasilitatornya banyak diambil daripada veteran komando nombor 9 dengan GGK. Jadi apa bentuk-bentuk modul yang Datuk buat dekat situ? Sebab saya rasa ACL ni, MZK Legacy ni antara first yang buat macam ni lah, ada fasilitinya daripada bekal-bekal anggota. Apa yang Datuk ingin bawa sebenarnya? Yang uniknya camp ni, dia milik bekas komando saya. Milik penuh saya. Lepas itu rakan-rakan saya juga bekas-bekas komando. Jadi kita dekat sini kita menitik beratkan kepada kepimpinan, berkongsi kepimpinan. Macam mana kepimpinan cara komando? Biasanya kepimpinan kita ni kepimpinan biasa je. Tapi kepimpinan cara komando ni macam mana? Perlu dikongsi. Lepas itu macam mana SPD komando ni macam mana? Macam mana dia kerja kerja berpasukan dia macam mana? Macam mana dia mempunyai jati diri yang cukup mantap? Macam mana membina semangat patriotisme yang tak pernah luntur? Ya? Sanggup buat apa aja untuk negara. Jadi kita tidak kata kita yang terbaik, tetapi kita akan membuat pengisian yang terbaik. Kita tidak terbaik, tapi pengisian kita adalah pengisian yang kita cuba buat pengisian yang terbaik. Sebab kita dah tak ada masa nak main-main. Dalam camp-camp yang sebegini, team building ni, saya merasakan dan kami semua merasakan, geng-geng kami ni, puak-puak, apa bekas komando ni merasakan kita jangan main-main lah. Kita jangan main-main pada benda-benda yang tidak perlu, sebab generasi sekarang ni dia memerlukan semangat daya saing. Dia memerlukan ilmu yang tak boleh diperolehi daripada online ni, daripada Google, daripada YouTube dia tak boleh dapat. Kalau setakat nak main-main, banyak tempat yang menghidangkan main-main. Di tempat kami tak ada main-main. Tak main-main itu Tak ada main-main. Kalau contohnya kalau ada pihak kolej ke agensi-agensi kerajaan yang ingin membuat program di tempat Datuk, macam mana nak kontak Datuk? Boleh menghubungi saya di beberapa talian 014 392 0069 014 933 9393 atau 019 6000 710. Jadi boleh berurusan kat situ. Kalau nak berurusan melalui ada page FB ke tu? Ada. Kita ada Amazing Camp Legacy, Amazing Camp Legacy@gmail.com. Itu kalau nak email lah tu. Kalau nak email. Tapi berhubung dengan handphone. Okey, baik. Okey, ikutkan masa makin mencuburi kita, Datuk, dan saya rasa banyak perkongsian yang Datuk kongsi di dalam program Ngopi Kejayaan kali ini memang banyak manfaatnya dan boleh diambilkan pedoman dan iktibar. Daripada pihak PASAK kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk atas kesudian Datuk untuk hadir di pejabat PASAK di studio kami yang tak seberapa ni, Datuk, untuk sama-sama berkongsi pengalaman Datuk sepanjang di dalam perkhidmatan lah. Kalau boleh saya minta last closing remark daripada Datuk. Ya, sempena bulan kemerdekaan ni, saya menyeru bersama-sama kita menjaga hubungan sesama rakyat, sesama komuniti, agar tidak wujud sebarang rasa kurang senang, tak perlu tidak wujudkan cabar-mencabar yang akan menjadikan negara ini porak-poranda. Jadi kita hargailah pengorbanan yang telah dibuat, tak kira oleh pasukan keselamatan ke ataupun oleh tentera ke polis ke, malah orang individu juga banyak menyumbang kepada rakyat jelata, juga banyak menyumbang kepada kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan sejak zaman darurat lagi. Kita hargailah dan kita sama-samalah membina negara ini, kedaulatan yang kita pertahankan. Okey, demikian sedikit nasihat dan kata-kata hikmah daripada Datuk Abdul Rashid bin Harun, iaitu seorang mantan Pesuruhjaya Polis Sabah dan mantan Komando Eskom
atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Kita daripada pihak PASAK sekali lagi Datuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk. Dan ini untuk kepada para penonton sekiranya ingin pihak PASAK mengupaskan isu-isu lain yang menarik minat anda, apa-apa isu saja yang berkaitan dengan kejayaan ataupun pendidikan, boleh komen di ruangan komen Facebook Live ini untuk berikan kami idea tentang isu apa yang kami boleh bawa untuk di episod yang akan datang. Dan tidak lupa juga saya ingin menyeru kepada penonton-penonton semua untuk like FB page kami, Talent Perak, di mana dalam FB page kami itu banyak info Datuk, nak cari kerja kosong ada, nak cari peluang untuk tambah kemahiran pun ada, macam-macam insya-Allah informasi yang bermanfaat kami ada di dalam ruangan page Talent Perak kami itu. Okey, akhir kata daripada kami, hingga kita berjumpa lagi dalam program Ngopi Kejaya mungkin siri ke-15 bersama saya, mungkin ataupun dah pergi ke host asal balik Datuk, Abang Amirul tu yang kena demam kuka tu, nanti dimasuk balik tu. Saya ni backup je, kalau diperlukan lagi saya akan muncul lagi tu. Okey. Akhir kata kami, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.